Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu untuk tahun 2022 Februari 2022. Dah masuk dah. Hari ini 7 hari bulan 2 tahun 2022. Okey. Siri dia hari ini ialah siri yang ke-65. Kalau dicampur dengan siri yang pertama yang ada 48 kali tu, jumlah pertemuan kita ialah 113 kali. Banyak lah Kak Yus, 113 kali. Kalau nak kita start itu, tak silap saya 2018, dalam Ogos ataupun September gitulah. 2018, masa tu center pun baru dibuka. Sekarang ni dah Februari 2022. Mak kata campur ada apa PKP dan sebagainya. Dikira dalam 2 tahun setengah sebenarnya. 2 tahun setengah. Jadi Alhamdulillah. Syukur sebab Allah berikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lambat. Tak apa. Allah berikan kekuatan kepada kak semua untuk istiqamah sehingga pagi ini. Bukan senang kak nak istiqamah ni. Bukan senang. 2 tahun setengah. Terima kasihlah kerana sudi bersama saya. Saya bukanlah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Cumanya saya cuba buat yang terbaik. Saya cuba buat yang terbaik untuk menjadi pemudah cara. Menjadi pemudah cara untuk kita berkongsi macam mana nak mempertingkatkan kualiti bacaan. Dan kalau kak perhatikan cara penyampaian saya mungkin berbeza lah sebab saya menekankan dari sudut tempat keluar huruf dengan sifat huruf. Itulah cerita saya. Cerita saya yang tu. Dan masih lagi saya duk bercakap berkaitan dengan dua perkara ni. Sebab kefasihan bacaan Quran tu memang tak boleh lari daripada dua perkara ni. Walaupun mungkin kak semua dah mahir dari sudut hukum nun mati, tanwin dan juga mim mati. Kalau orang tanya mungkin cair lah boleh jawab kan. Juga hukum mat dan sebagainya. Tapi yakinlah kak. Untuk fasih dia mesti mahir makhraj dan sifat. Untuk sempurna dari segi hukum nun mati dan mim mati dan juga tanwin, dia tak boleh lari daripada penguasaan kita dalam makhraj dan juga sifatul huruf. Kalau kita terus, maknanya kita fokus sahaja pada hukum nun mati, tanwin dan mim mati ataupun mat, maknanya nanti dia ada macam satu perkara yang dia tak sempurna lah sebab dia berkait rapat dengan makhraj dan sifat huruf. Okey, saya akan tayangkan balik lah apa namanya sebagai panduan kita kan. Tapi saya rumuskan lah. Saya rumuskan benda tu. Okey. Inilah yang kita duk belajar tu. Ini kira dijadikan sebagai orang kata panduan Dia punya rumus. Detailnya kak boleh rujuk balik pada bahan. Jadi bila kita baca Quran, dia mesti melibatkan bunyi huruf yang mati dengan bunyi huruf yang berbaris. Jadi huruf mati ni di mana tempat dia dan huruf berbaris ni di mana tempat dia.
Kemudian kedua-duanya ini dikawal oleh sifat huruf. Termasuklah yang saya sebut tadi, hukum-hukum nun mati, idgham ke, izhar ke, ikhfa ke, dia memang berkait secara langsung dengan makhraj dan sifat huruf. Okey. Huruf bila dia mati, khususnya yang berkaitan huruf halqum, huruf lidah dan juga huruf dua bibir. Dia bila mati dia mesti berada di tempat keluar tadi. Contohnya kalau dari segi bahagian halqum, dia ada 3 tempat ya, pangkal, tengah, hujung. Itu yang sebut khusus tu. Contoh kita ambil yang pangkal, hamzah. Katalah kita nak baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bermula dengan bunyi A tu, dia dah masuk terus berkait dengan tempat keluar dan juga bunyi huruf dan bersama dengan sifat. Bila kita baca A, dia berkaitan dengan huruf hamzah. Huruf hamzah tu dia bermula daripada pangkal halqum. Lepas tu dia pergi kepada al-jauf untuk bunyi baris atas. Ataupun kita panggil fathah. Jadi sifat-sifat dia, okey. Dia antara jahar dengan hamzah ni dia jahar, dia tak ada angin. Tidak ada aliran angin. Lepas tu antara syiddah, rokhawah dengan tawassut ni, dia syiddah, maksudnya tekanan suara tu kuat. Lepas tu apa lagi? Dia istifal, pangkal lidah rendah. Dia infitah, bunyi dia lapang. Dan dia ismat, dia kena berhati-hati. Jadi sebab tu bila dibunyikan jangan tak buka mulut, sebab kita, baris atas ni nama dia fathah. Fathah ni maksudnya buka. Kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tu suara kita. Jadi itu tak fasih lah, walaupun bunyi itu betul. Tidak fasih. Dia kena A'udzu billah. Bukan billah. Dia tak boleh gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitan. Pon. Bukan syaitan. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitata. Apa yang tak kena dengan sifat ta tu? Dia tidak ada itbaq. Tebal dan terkepung. Maksudnya dia ada isti'la, ada itbaq. Jadi setiap huruf ni dia wajib ada 5. Yang berlawan tu. Dia cuma sama ada jahar ataupun hams. Sama ada syiddah, rokhawah ataupun tawassut. Sama ada istifal ataupun isti'la, sama ada infitah ataupun itbaq, sama ada ismat ataupun izlaq. Lepas tu ada huruf yang akan ada selain 5 sifat yang wajib ni yang berlawan ni, dia ada lagi sifat tunggal yang contoh sofir, qalqalah dan seterusnya sampai gunnah tu. Jadi huruf ada yang hanya memiliki 5 sifat wajib. Ada yang memiliki 6 sifatnya plus 5 plus sifat tunggal. Ada juga yang sampai 7 sifat. Yang paling banyak sekali ialah huruf ra. Di samping 5 sifat berlawan, dia ada 2 lagi sifat tunggal, iaitu takrir dengan inhiraf. Okey. Baik. Sebab itulah kalau kita tengok, merujuk balik kata-kata Imam Ibnu Al-Jazari, dia kata apa? Iz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru' awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughat. Maksudnya wajib ke atas mereka mengetahui makhraj dan sifat huruf sebelum memulakan bacaan. Maknanya sebelum kita baca tu, kita kena sentiasa memperbaharui, memantapkan lagi perkara yang berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf supaya mereka dapat melafazkan sefasih-fasih bahasa ataupun sebutan ayat-ayat Quran tadi. Jadi
Sebab itulah sepanjang 113 pertemuan ni, saya banyak menumpukan dua perkara ni. Berapa? Sebab inilah sebenarnya rahsia bagaimana kita nak dapatkan fasih dalam bacaan Quran dan dapat bunyi ala-ala Arab. Tapi Alhamdulillah, daripada pemerhatian saya, selama kita, ada juga yang tak sampai 113 kan, yang dia masuk tengah-tengah kan, macam Kak An, Kak Limah, tak apa. Tapi majoritinya 113 kali bersama saya, memang ada dia punya peningkatan dia. Alhamdulillah. Cumanya jangan terhenti sekat jalan. Kalau berhenti dengan saya, lepas tu sambung balik dengan orang lain yang pendekatannya lebih kurang sama, insya-Allah. Tapi kalau jumpa dengan orang yang hanya bercerita pasal ini idgham, ini ikhfa, maknanya benda tu dia akan terhenti kat situ lah. Terhenti kat situ. Sebab di luar sana banyak yang menekankan bab-bab macam tu. Ataupun kalau dia cerita bab sifat dengan makhraj ni, dia hanya cerita je tu. Praktikalnya mungkin kurang lah. Jadi itulah harapan saya lah, mudah-mudahan Kak semua insya-Allah dapat menguasai benda ni, dan mudah-mudahan nanti Kak boleh share pula benda ni pada orang lain. Sebab Quran ni dia punya kelebihan ni cukup banyak lah. Cukup banyak. Dan dalam proses kita nak mahir ni pun Allah dah beri ganjaran. Kak bersusah payah untuk nak membetulkan dari segi tempat keluar dan dengan sifat urut tu pun diberi ganjaran. Mungkin ada yang saya tegur sampai, saya ulang sampai 10 kali keseluruhan dalam tempoh satu sesi membaca tu kan. Tapi sebenarnya itu adalah peluang untuk Kak mengutip ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembaca dia. Inilah. Semoga dia menjadi impian dan cita-cita kita. Kita mengharap kepada Allah supaya apa yang kita buat ni, dia akan menjadi syafaat ketika kita berada di sana nanti, yang sememangnya semuanya akan menuju ke sana. Okey, hari ini kita akan baca sambungan ayat yang terakhir tu. Kita jumpa pada 24 Januari sampai ayat 4 surah At-Tariq. Jadi hari ini kita akan baca ayat 5 sampai 7, dan kita cuba ulang balik berdasarkan jadual yang saya pamerkan, insya-Allah. Ayat 5. Ayat 5 bunyi dia, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Okey, fa. Fa ni keluar daripada bahagian bibir. Okey, huruf makhraj asy-syafatan. Asy-syafatan ni maksudnya dua bibir. Di bahagian dua bibir ni ada dua makhraj khusus dia. Jadi fa ni salah satu daripada dua makhraj khusus ni, di mana fa ni dia hanya melibatkan bibir bawah. Bibir atas tidak terlibat. Jadi untuk dapatkan supaya bibir bawah sahaja yang berfungsi, sebab itulah gigi kaca atas, hujung gigi kaca atas tu ditekan ke bahagian dalam bibir sebelum bunyi kalau mati F. Sebelum bunyi baris atas tu, okey, dia kena macam tu. Dia punya renggang tu sikit je, bukan banyak. Yang penting bibir atas jangan bertemu dengan bibir bawah. Lepas tu dia berbaris atas, jadi dia kena al-jawf. Dan dia sifat dia, contoh istifal fa dan lapang, fa. Lepas tu jumpa lam. Lam ni huruf tepi hujung lidah di bahagian al-lisan. Fal, fa. Jangan fal. Ada fa, fal. Okey. Lepas tu ya dengan nun. Nun mati jumpa dengan dha. Nun mati bila jumpa dengan dha ni tak boleh dibunyikan secara jelas. Oleh kerana dha ni dia huruf yang ada sifat isti'la dan juga itbaq. Maka
bunyi nun yang disembunyikan ni secara sederhana ni dia bunyi dia tebal. Pada nun tadi, bukannya pada ya. Tapi nun tu tak boleh bunyi dengan jelas, dia kena disamarkan bunyi dia. Jadi bunyi dia macam mana? Falyau. Dia tak boleh bunyi falyau. Kalau kita asingkan bila sambung masa tu hujung lidah dia standby untuk menyentuh hujung gigi kacip atas. Bila dengung tu cukup, dengung di hidung walaupun namanya ikhfa, walaupun namanya idgham al-ghunnah, bila dengung dia mesti di hidung. Jangan dia mulut tu dia memberi kesan pada bunyi. Jadi lebarkan sikit masa fal tadi. Masih lebar lagi. Dia tidak lebar dah ketika ikhfa tu berlaku sebab ba tu huruf yang tebal. Tebal tapi ri nipis. Ri nipis. Jadi kasrahnya tu dalam bentuk bunyi yang nipis. Okey. Lepas tu kita jumpa lagi nun mati. Kalau tadi nun mati jumpa dengan dha, kali ni nun mati jumpa dengan sin. Ikhfa-nya masih kategori yang sama, ikhfa sederhana yang dipanggil ikhfa awsat. Tapi kerana sin ni huruf yang nipis yang ada sifat istifal dengan infitah, maka ikhfa nun mati tadi dinipiskan, tidak seperti ikhfa nun mati jumpa dha yang ditebalkan. Jadi mulut kita, rahang bawah kita ni kena ke bawah sikit dan lebar. Kalau tadi yang ni falyanzuril insanu okey, mim tu dengung juga sebab mim bersabdu. Mimma khuliqa. Khu tebal khu. Dia huruf yang keluar daripada halkum. Dalam 3 makhraj khusus ni dia pergi kepada hujung halkum. Hujung halkum dengan cara tapak lidah tu diangkat dan menyentuh anak tekak di hujung halkum. Tekanannya mesti dalam keadaan sifat rakhawah. Sifat yang kedua tu. Rakhawah. Maksudnya apa? Tekanan tu dia tidak kuat sehingga aliran suara kha tu dia bergerak. Mimma khu. Dia ada bunyi terlepas kat situ. Khuli nipis lagi. Bila masuk qaf yang diwaqafkan dia menjadi qalqalah. Qalqalah kubra. Lantunan qalqalah untuk huruf qaf yang kategori kubra ni tebal. Sebab qaf dia ada huruf sifat isti'la, pangkal lidah ditinggikan. Jadi ketika qaf ni dilantunkan, kawal pangkal lidah supaya dia tidak berada di bawah dalam keadaan yang rendah. Dia kena diangkat dalam kedudukan yang tinggi supaya lantunan qaf tadi dia tebal. Okey, saya bagi contoh ya. Kalau ketika lantunan qaf tu berlaku, pangkal lidah rendah, dia bunyi dia macam ni. Khuliqa. Itu memberi gambaran pada orang yang dengar tu, maknanya pangkal lidah dia tak diangkat. Sebab itulah kalau kita sekadar tebalkan lagi qalqalah tu tanpa kita beritahu angkat lagi pangkal lidah, dia mungkin dia akan confuse macam mana nak bagi tebal kan. Jadi angkat pangkal lidah. Khuliqa. Okey. Jadi dalam ayat 5 ni yang tebal pertamanya pada ikhfa nun mati jumpa dha. Kedua pada huruf kha yang berbaris depan. Ketiga pada huruf qaf yang waqaf dia menjadi qalqalah. Tu tebal. Jadi ada 3. Yang lain tu semua nipis. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Saya tertinggal satu. Selain ikhfa nun mati jumpa dha tu tebal, huruf dha tu sendiri ketika dia berbaris depan tu dia tebal. Jadi ada 4 lah.
Ikhfa nun mati jumpa za satu, huruf za kedua. Lepas tu huruf kha baris depan satu, ketiga, dan huruf qaf yang dikolkolahkan kerana waqaf tebal. Jadi ada 4. Dalam kedudukan ni pangkal lidah semua diangkat. Untuk 4 tempat ni. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Jadi 4 huruf ni jangan lupa untuk diangkat pangkal lidah supaya menghasilkan bunyi yang tafkhim ataupun tebal. Okey. Ayat 6. Okey, kha tebal. Angkat pangkal lidah. Lam nipis. Rendahkan pangkal lidah. Qaf tebal. Kha dengan qaf ni ketebalan dia sama sebab kedua-dua juga ada sifat infitah. Maknanya tebal yang lapang. Khuliqa. Khuliqa. Dia bukan khuliqa. Itu dia tengah lidah tu dia nampak sempit. Jadi terkepung suara bunyi qaf yang baris atas tu. Okey. Khuliqa mimma. Okey. Ma ni dia baris atas, lepas tu dia ada jumpa huruf mat alif. Jadi kedudukannya ialah pada fathah tu. Dekat al-jawf. Bila al-jawf, jangan disempitkan bahagian kerongkong. Biar terbuka. Dia buka ni dia ada teknik dia. Jangan buka macam ni. Ataupun dia kalau yang pertama tadi kalau kita baca khuliqa mimma dafiq, itu ada masalah dari sudut bunyi huruf yang berbaris atas yang nipis. Jadi kena buka bagi lapang. Khuliqa mimma dafiq. Okey. Tanwin jumpa dal. Lagi sekali kita jumpa hukum ikhfa hakiki. Tanwin kalau bunyi tanwin bawah ni dia kalau bunyi dia in. Tapi bila jumpa dal dia tidak lagi bunyi in yang jelas. Jadi bunyi dia ma'in. Tapi tu dia dengung khuliqa mimma dafiq. Dafiq. Okey. Jadi yang tebal ada berapa? 1 kha, 2 qaf, ketiga qaf juga. Maknanya ada 3. Maknanya qaf 2 kali, kha sekali yang berbaris depan. Yang lain nipis. Jadi kita boleh nampak setiap kali kita baca Quran memang kita akan berjumpa dengan bunyi yang kena ditebalkan dan bunyi yang kena dinipiskan. Jadi bila tidak dikawal benda ni, akhirnya bacaan kita tu tidak fasih lah. Tebal nipis tu tak ada beza kan. Okey, ayat 7. Ayat 7 ni agak panjang sikit dan ada beberapa huruf yang ada sifat rokhawah yang perlu dijaga sebab dia mati kan. Dia mati. Contohnya kha tadi. Kalau di atas tu kha ni bagi depan kan. Jadi dia tak payah sangat, tapi bila mati ya dia bukan di tengah halkum. Kalau tengah halkum dia akan bunyi yah. Tu di tengah halkum. Dan jangan ditekan pada lelangit. Dia bukan pada lelangit tekanan dia. Tekanannya ialah pada anak tekak di hujung halkum ni. Sebab tu bunyi dia yah. Dia ke pangkal ke atas ni, dekat ujung ni. Yah. Yah. Dan tekanannya rokhawah. Bila rokhawah tu dia aliran suara kha tu dia akan dapat dilepaskan. Yah. Dan kha ni pula dia ada angin. Kalau yang satu lagi ghain dia tidak ada angin. Jadi macam mana nak bagi angin ni selesa keluar? Pati suara dekat pangkal halkum ni jangan ditutup. Buka. Dia akan keluar angin tu.
Lepas tu tekanan pada anak tekak ni direngangkan sikit. Maknanya bersama dengan suara ataupun aliran yang terlepas tadi, bila peti suara dibuka dengan betul, maka angin tu akan keluar. Ya. Tapi kalau peti suara ni tutup rapat ataupun buka sikit je, ya. Dia hanya roh hawah je keluar, tapi angin tak ada sebab kita tutup kat sini. Ataupun buka sikit sangat. Buka habis. Jangan ada ditutup ini. Buka habis. Ya. Dia akan keluar angin tu. Lepas tu kat sini dia akan mengalir suara kha yang dimatikan tadi. Ya ruju. Dia tak boleh buat syiddah. Kalau syiddah macam mana bunyi dia? Yah ruju. Dia terberhenti kat situ. Dia tak boleh terberhenti. Dia kena bergerak sebelum dia berhenti. Bunyikan huruf ra yang mari depan tadi. Yah ruju. Jangan tunggu dia berhenti. Contoh. Yah ruju. Yah ruju. Tu dah lari sifat rokhawah dia pergi kepada syiddah. Jadi jaga ni. Yah ruju. Yah ruju. Okey. Yah ruju. Lepas tu mi. Lepas mi ni ada nun. Nun yang ada tanda mim. Lepas tu dia jumpa ba. Apa maksud ni? Iklab. Iklab maknanya nun mati tu ditukar kepada bunyi mim. Lepas tu bunyi mim tu pula tidak boleh dibunyikan dengan jelas. Dia kena diikhfakan. Sebab itulah iklab dengan ikhfa syafawi sama bunyi dia. Sama kaedah dia. Cumanya cerita dia lain sikit. Kalau ikhfa syafawi tu terus ya mim jumpa ba. Tapi kalau iklab, step pertama tukar dulu nun mati tu kepada atau tawin kepada bunyi mim. Lepas tu mim pula bila jumpa ba dia disembunyikan secara jelas. Daripada bunyi secara jelas pada mim tadi. Jadi macam mana bunyi dia? Bibir tu jangan ditutup sampai tekan kuat. Tutup sikit je tapi tak tekan kuat. Tapi dengung dia tetap di hidung, jangan di bibir. Contoh dengung di bibir. Tu dengung di bibir. Bila dengung ni tempatnya di mana? Di hidung. Kalau kita tengok makhraj al-halqu, al-lisan, asy-syafatain, al-jawf. Saya tak tulis al-khayshum. Sebab al-khayshum ni hanya untuk menyempurnakan sifat gunnah. Sifat gunnah ni termasuk dalam kategori sifat tunggal. Jadi bunyi dia yakhruju min. Kalau kita tekan kuat, bunyi dia akan macam ni. Yakhruju min. Dia bunyi dia jelas mim tadi. Dengung tetap di hidung. Yang dikendaki dengung tetap di hidung, tapi bibir tu jangan ditekan sampai angin kalau kita tiup tak boleh keluar. Okey? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Okey. Perlu dibezakan cara tolakkan suara di antara bainis sulbi dengan wat taraib. Jangan sama. Contoh sama bainis sulbi wat taraib. Itu samalah. Sedangkan sod ni kalau tengok pada jadual tu dia ada sifat rokhawah, dia ada sifat hams, lepas tu dia ada satu lagi sifat yang dipanggil sofir yang berada dalam sifat tunggal. Okey, lepas tu dia isti'la dan juga itba'. Jadi bunyi dia min bainis sulbi, bainis sulbi. Ada sofir, ada hams, ada rokhawah. Lepas tu dia tebal dan terkepung. Bainis. Dia tak dan berhenti, sambung terus bunyi su. Sebab sod tu sabdu kan. Bainis sulbi wat. Yang ni dia berhenti, terputus. Cuma nafas je dia tak terputus, suara je terputus. Tapi jangan lama sampai tahap saktah pula. Wat taraib. Kena betul-betul berhenti. Jangan ada suara-suara macam nak terlepas. Contoh wat. Dia boleh dia wat. Senyap terus kat situ bunyi dia. Yakhruju min
بين الصلب والترائب. Okey. InsyaAllah. Lepas ni kita apa? Kita baca. Sila Yong baca dulu. Tiga ayat yang kita baca hari ni. Tapi Okey. Terima kasih Ustaz. sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Huruf dha Yong. Falyanzuri maknanya hujung lidah tu kena sentuh hujung gigi dulu baru bunyi dhu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Aywa. Okey. Khuliqa min ma'in dafiq. Ada dua tempat. Satu, ikhfa tanwin jumpa dengan dal. Okey, Yong fokus dia punya dengung tu dekat ujung hidung. Di hidung juga tapi bahagian depan. Mimma dafiq. Pangkal, bunyi tebal. Khuliqa min ma'in dafiq. Bunyi dal tu tak habis buka. Da. Tak cukup. Tak cukup buka. Khuliqa min ma'in dafiq. Jadi ma dengan da ni bukaan dia sama. Sebab dia huruf nipis. Okey. Satu lagi ayat 7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Okey. Kha ada bunyi menambah tawallud. Yakh. Dia terus yakhruju. Lepas tu bai tu ya tu sebab tak apa cantik bunyi ni Yom. Tak cukup tinggi tengah lidah tu dia angkat. Baini. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kha tu tak apa nak kena nak tekak tu. Dia kena betul-betul nak tekak. Yang Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Betul dah semua Yong. Cuma dengung tak cukup. Ada lagi apa? Mim. Nun mati je bebah. Dengung. Dengung pada mim tu. Okey. Baik. Yakhruju. Kha tu jadi balik. Kha tu yang tadi betul lah. Ni jadi balik. Ya dia tebal. Bukan tahu dia tebal. Atas. Kha. Yakh. Okey itu. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Alhamdulillah. Masya Allah. Selalu terlupa tak yang naikkan by. Yelah sebab dia memang bukan kadang-kadang nak angkat. Ya. Okay. Kadang-kadang saya pun terlupa juga tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Jadi you nampak tak macam mana bila kena dia punya benda-benda yang saya sebut tadi, bacaan tu dia jadi menarik. Walaupun suara kita tu biasa-biasa je. Jadi amat sayang kalau orang yang ada suara sedap tapi dia tak menguasai benda ni. Jenis ni kalau masuk tilawah dia selalu kalah.
Suara sedap, masuk tilawah. Itu punca dia. Orang heran tak? Ah, ni Saya dia. pun tak menang. Tak apalah, ni cerita yang orang yang masuk tilawah tu, yang lagu dia hebat-hebat tu tapi kalah, dia lupa. Tapi kalau dia orang ni tanya saya, siapa saya kalah, saya akan ceritalah satu persatu. Lepas tu baru dia baru nampak. Kalau tidak dia akan, Maknanya kena memang makhraj memang penting. dia asal dia tu. Nak berlagu ke, Itulah nak baca. memang nampak kelainan lah bila ustaz ajar ni kan, bila Ah. tengok betul lah makhraj ni selama ni orang duk tekan tajwid je kan. Ya, maknanya ikhfat macam tadi kan. Ikhfat dia ada dua jenis. Yang zuru dengan insan dia tak sama, walaupun ikhfat tapi satu tebal, satu nipis. Lepas tu apa lagi? In tu tak sama sebab dia ikhfat yang terlalu sedikit. Jadi bunyi dengung dia masih di hidung, cumanya di depan, ada ujung hidung. Kalau yang nun dengan zol dengan nun jumpa sin tu dekat tengah. Jadi kalau kita tak cerita dengan orang ataupun kalau kita tak tahu benda tu, asyik kena tegur salah je sampai kesudah tak dia tak betul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Sama. Okey. Kak An, Kak An Udin sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafashi tu ada dah Kak. Cumanya tafashi tu tebal. Sebab Kak saya tengok mulut Kak dia agak moncong sikit. Dia jangan libatkan bibi untuk huruf shin ni. Huruf shin ni di tengah lidah. Tafashi tu angin yang bergerak dan dia akan terasa dekat gigi kaca atas dengan bawah. Dia akan bergerak sampai ke situ. Dia akan menendang angin tafashi tu sampai ke gigi kacip. Dia bukan berlega dekat tengah lidah. Kalau dia berlega dekat tengah lidah, bunyi tafashi tu dia jadi macam ketat. Akhirnya dia jadi tebal. Dia lepas. Sebab dia roh shin ni selain tafashi dia ada roh. Bagi dia lepas aliran suara tu. Minash. Dia bukan minash. Yang tu kita sekat dia. Minasyai. Dia relax je. Dia tak ada macam kita tekan. Maknanya tafashi ni jangan ditekan kuat. Nanti dia punya tafashi tu dia jadi ketat. Dia ringan je. Minash. Tapi sebab dia duduk dekat tengah lidah tu, akhirnya dia beza dengan satu lagi tu hams. Hams dia kalau untuk urut sin tu dia dekat ujung. Ni shin. Minash. Dia bunyi. Okay, cuba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kena Kak. Baru kena suara tu dengan sifat tafashi tadi tu. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Okey Kak, nun mati jumpa sini ikut yang Kak belajar dia jadi apa Kak? Ifa hakiki. Kak boleh sebut kan ikhfa hakiki tu kan? Makna ikhfa ni apa Kak? Makna ikhfa ni. Sembunyi. Okey. Yang disembunyikan tu bunyi Kak. Yang disembunyikan tu bunyi tapi Kak baca tadi tak sembunyi. Bila sebut in jelas. Kenapa jelas Kak? Sebab Kak menggunakan hujung lidah tu kena pada gusi. Jadi syarat pertama ikhfa ni ujung lidah tu jangan kena gusi. Dan mana-mana bahagian depan gigi ke apa ke tak boleh. Dia kena dipisahkan. Jadi nak bagi cantik ujung lidah tu selain dia tidak menyentuh gusi, Kak hanya hampirkan saja dekat bawah gigi kacip. Bahagian belakang gigi kacip bawah ni. Jadi bunyi dia kena macam tu. Bukan in. Tu jelas. Okey, cuba Kak. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq.
Okey. خلق من ماء دافق. Kak kena buat macam ni, Kak. Dari segi rahang tu. Cuba Kak tengok saya buat. Ma'in. Barisan gigi bawah tu orang boleh tengok di depan. Ma'in dafiq. Okey, cuba buat. خلق من ماء دافق. Jadi lepas ni, Kak, bila jumpa huruf dal, ikhfa yang libatkan huruf dal, huruf ta, Kak buat macam tu. Dal dengan ta sebab dia tempat keluar sama. Tapi bila to nanti dia jadi tebal pula. Sebab to ni dia ada sifat isti'la ni. Jadi kalau dal dengan ta sama. Okey, Kak, teruskan. يخرج Tempat salah, Kak. Kak masuk rumah orang. Kak masuk tingkat 2. Kha ni tingkat 3 kat ujung atas tu. Masih tengah lagi, dia kena hujung. Atas lagi, Kak. boleh. Lepas tu Kak, huruf ya tu jangan Kak mula daripada pangkal lidah. Huruf ya mula daripada tengah. Tengah. Daripada tengah lidah tu Kak naik gunakan tapak lidah tu pergi dekat hujung. Anak tekak ni dekat hujung halkum. Kalau Kak guna pangkal lidah, tu yang jadi bunyi macam tu. Jangan tu masih lagi ya tu mula dekat pangkal lidah. Ya mula daripada tengah lidah. Okey, Kak, boleh tu. يخرج من بين الصلب والترائب. Yang saya sebut tadi, bainis dengan wattara jangan sama. Wattara yang Kak buat tu betul, tapi bainis tu dia kena longgar. Kena ada sofir, ada angin. Min bainis sulbi. Min bainis sulbi wattaraib. Mula ya. Ya. Yakhruju. Kak balik guna ya tu pangkal. Guna tengah, mula daripada tengah lidah, Kak. Kalau pangkal, dia akan jadi gitu. Okey. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Cuba Kak masa ra tu, Kak jangan libatkan bibir. Ro. Pangkal lidah angkat. Wattara. Tu muncul. Kak buat tadi, yang Kak buat tadi, wattara. Tu muncul. Dia nak wattara. Pangkal yang naik, bukan mulut yang muncul untuk tebal huruf. Wattaraib. Sebab tu untuk peringkat awal ni, kalau Kak nak buat latihan tu, Kak ambil jari telunjuk ni, Kak tahan kat sini supaya dia tak ke depan bibir tu. Wattaraib. Cuba ulang balik, Kak. Yakhruju. Jangan lupa mula daripada tengah lidah untuk huruf ya. Lepas tu naik ke hujung halkum dekat anak tekak. Yakhruju. Boleh. Angkat lagi dekat ujung halkum ni. Yakhruju min bainis sulbi. Bainis. Biar dia longgar. Bainis sulbi. Sod tu bunyi dia longgar, ada angin, ada sofir. Bainis sulbi. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib.
kenapa Kak sod tu tak nak jadi? Kak boleh rasa tak kenapa dia tak jadi? Sebab Kak tekan kuat sangat. Full. Kak tekan hujung lidah tu pada belakang ni kacik bawah tu kuat sangat sampai dia tak ada ruang nak keluar apa aliran suara tu. Kak tekan cacah. Yang ya kha yakhruju min bainis. Dia tak tekan kuat dia akan jadi. Nisful. Bainis sulbi. Bainis sulbi. Yang tu Kak. Okey, boleh tu. Sulbi. Ah. Ni yang ni susah. Kak suka mula dengan pangkal. Kak mula ya tu dekat tengah. Ya. Naik ke anak tekak. Yakh. Angkat lagi. Ruju. Okey, tak kena tak apa. Yakh. Okey. Lagi dalam. Dia lagi naik, bukan lagi dalam, lagi naik ke atas kena anak tekak. Yakhruju min. Boleh? Boleh. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Okey Kak. Kena berlatih lagi lah, Ustaz. Tak boleh juga. Pelan-pelan. Dia makna kata kalau Kak ada cita-cita nak fasih, benda ni kena bagi boleh. Sampai boleh insyaAllah lah. Boleh insyaAllah. Sebab aku dah banyak ubah lah. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Okey, Kak Salma Karim, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ikhwat pada nun mati jumpa dha. Dia tak cukup tebal. Yang angkat pangkal lidah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Okey. Saya nak tanya, takut saya beritahu angkat pangkal lidah, turun pangkal lidah. Ada tak yang tak masih keliru macam mana nak angkat, macam mana nak turun bawah kan? Saya duk sebut je, angkat pangkal lidah, turun pangkal lidah. Dia angkat pangkal lidah ni maknanya rujuk balik bahan yang saya pernah bagi gitu. Kedudukan lidah tu macam mana? Kena tengok. Saya ada bagi dari sudut pandang tepi tu kan. Kha, fal tu kata dia kha ni dha pula. Fal yanzuril tu rendah pangkal lidah sebab tu nampak lapang kan. Mimma khu angkat balik sebab tu bunyi tebal. Li turun balik sebab tu nipis. Bila qaf tu naik balik sebab tu lantunan tu jadi tebal. Okey, cuba lagi Kak Salma. Fal dia fal Falyanzuril insanu mimma khuliq. Okey. Khuliqa min ma'in dafiq. Okey. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Jadi macam mana nak bagi benda tu lepas ni baca tak ubah dah. Ni kira setiap minggu kita cuba set up balik dia punya cara tu. Saya pun tak tahu nak kata macam mana kan. Ni maknanya maknanya latihan tu, orang kata latihan tu memang kena berterusan lah insyaAllah. Sikit lagi tu, dia maknanya kalau dulu Kak tak apa nak kuasai benda tu. Wah, dia betul kan? Sekarang ni Kak boleh dah
Cumanya dia punya macam mana nak benda tu yang dah boleh tadi, yang tadi tu, biar dia lepas ni baca macam tu. Yang tu yang Kak kena cari jalan macam mana cara dia. Kak dah boleh tu, cumanya mungkin tak ingat kan. Bila baca lari pula dia punya tempat-tempat tu kan. Okey. Maknanya dah dekat lah tu dia punya nak sampai ke tahap fasih tu. Okey, alhamdulillah. Yes, Ustaz. Sama. Kak B, okey Kak B? Alhamdulillah. Sila Kak B. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kak B, Shin tu ada tafashi kan? Tapi tafashi tak ada. Tak berbunyi tafasyinya ya. Ada tapi sikit benar. Cuba lagi. Kak B sebelum bunyi tu Kak B tiup dulu. Shh. Itulah tafashi. Shh. Minash. Okey, cuba Kak B. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sebab Kak B terberhenti sekejap, dia tak boleh berhenti Kak B, dia terus. Kalau orang Kelantan kata selalu. Dia tak ada berhenti-berhenti, dia terus. Tadi Kak B dah elok tafashi tu, Kak B berhenti sekejap tu baru mula balik syair. Cuba terus, jangan ada terputus. Tak sedar Ustaz, tak sedar. A'udzu billahi minasy syaitonir Minash syai. Tak aci Kak B macam tu. Dia kena dia tak ada benda yang berhenti. A'udzu billahi minasyaitan. Minash. Kak B buat tadi minash. Okey dah, tafashi tu Kak B berhenti Ustaz. Sambung yang kedua shin tu. Yang tu dia cuba lagi. Itu memang salah lah tu kan. Billahi minasy syaitonir rajim. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Okey, ikhfa Kak B buat tadi sama dia punya tahap ketebalan. Sedangkan dia berbeza. Yang betul tu yang kedua tu. Sebab dia memang nipis. Jadi Kak B baca dengan nipis ikhfa. Betul lah. Tapi yang tak tepatnya yang pertama tu. Sebab dhal ni tebal. Jadi bila dia tebal, nun tadi dia kena raih sifat nun mati tu yang kita sembunyikan bunyi dia tu. Dia kena raih sifat yang ada pada dhal tu yang tebal. Kalau dia tak sampai tahap tebal. Angkat pangkal lidah. Boleh. Boleh tu, dah tak teh betul tu. Betul lah insya-Allah. Dah sekali pula suara tu. Jangan yang masa suara halus betul, suara betul tak betul. Hak yang suara halus tadi betul dah. Betul dah. Tapi tu bukan suara betul kan. Ni hak betul suara ni. Falyanzuri. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Qaf pula lantunan tu dia ada qa pula. Khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Okey. Khuliqa mimma dafiq.
khuliqa min ma'in dafiq. خلق من Khuliqa al-jawf. Kalau Kak Bi buat tadi khuliqa tu mulut. Dia tak al-jawf. Khuliqa. Suara kerongkong dengan suara mulut tu dia bergerak serentak. Tapi dalam bentuk yang tidak ada tempat yang ditutup. Semua lapang. Khuliqa. Okey Kak Bi. خلق من ماء دافق Kalau ikhfa ni pula. Ma'in. Tengok mulut saya masa ikhfa tu. Ma'in. Okey. ماء Cuba Kak Bi lebarkan sikit. Kak Bi lebarkan sikit apa nama rahang. Sikit je, jangan banyak. Ma'in. Lepas tu rahang ni rendahkan yang bawah ni. Ma'in dafiq. Tu ujung lidah kena gusi. Tak tahu lah kena gusi ke, kena gigi ke. Dia jangan kena mana-mana. Ma'in dafiq. ماء دافق Okey. خلق من ماء دافق Okey. يخرج من Yakh. Tak edi. Kha tu tak edi. Yakh. Naik atas kha tu. Yakhruju. Yakhruju. يخرج Ha. رج boleh Ustaz? Boleh. يخرج من Jangan macam ni. Ruju. Tu mulut. Ruju ni. Ruju. Yakhruju. يخرج من بين الصلب والترائب والترائب. والترائب. Cuba camkan bunyi ra tu. Kak Bi buat tadi tebal dah. Tapi suara tu. Wattara. Suara mulut. Wattara. Maknanya yang bahagian halqum ni tak apa nak digunakan. Dia kena seimbang. Wattaraib. Wattaraib. والترائب Kak Bi boleh buat tapi kadang-kadang dia lari Kak Bi. Yelah. Ha. Cuba lagi ya Ustaz. Okey. Yakhruju Yang akhiru. Dua kesalahan. Satu nipis, satu ada bunyi lambung ujung tu. Yakhir. Tawadu. Yang tu kena apa? Yakhruju min Yakhruju. Yakhruju min Atas lagi Kak Bi. Anak tekak. Yakhruju min bainil sulbi wat taraib. Watta. Tebal tak tu? Dia watta. 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 Bukan watta. Ta. Watta. Wat taraib. Yakhruju min Kak Bi buat macam ni. Jangan terus-terus baca Kak Bi. Kak Bi ambil nafas tu. Bersedia. Kalau Kak Bi terus baca, nafas tak ambil, jadi macam tadi tu. Tak dan nak mikir. Yakhruju. Yakhruju min bainil sulbi
والترائب. Bunyi semua okey dah. Ada satu pula Kak Bi. Dengung mim tu. Tertinggal kat situ. Ha. Ada lagi? Okey. Ya. Lepas tu nis tu bagi lajak sikit suara tu. Bai nisu. Okey Kak Bi. يخرج Jadi من balik kha tu. Yauh. يخرج من بين الصلب والترائب. Kali ke-6 Kak Bi heboh betul. Tak apa, alhamdulillah. Itulah Terima cerita. kasih Macam ni. Itulah orang kata inna ma'al usri yusra wa itulah dia punya orang kata kesusahan tu akan berakhir dengan kesenangan kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tu janji Allah Ta'ala. Cuma kita ni kena sabar lah. Sebab kita ni susah nak sabar kan. Nak cepat kan. Okay. Kan sekarang ni banyak orang 2-3 hari ni cerita buat scammer lah. Ni Cikgu Mio punya account tu. Kalau orang tak tanya balik, bahaya juga. Nasib baik kawan-kawan ingat. Doa lah supaya jangan suruh kita punya nombor tu jangan orang guna kan. Macam-macam cara. Dia selalu guna tu kes GPJ, lembaga hasil. Lepas tu apa ke? Kes kemalangan yang kita guna kereta, kadang-kadang kereta tu tak ada kena-mengena pun kita. Akak nak tanya, ambil masa sikit. Akak dapat juga satu dalam WhatsApp, dia pandai Assalamualaikum Kak Rabia, padahal saya tak kenal pun nombor tu. Dia minta infak untuk sekolah untuk asnaf anak yatim. Lepas tu banyak hari mula Kak biarkan saja, banyak hari juga dia bagi salam, apa tu dia kata kalau bagi sumbangan dia akan doakan Kak ni sejahtera dunia akhirat. Macam mana tu Ustaz? Nak abaikan ke? Saya pun dah delete dah tu. Saya takut juga bila dengar scammer ni, akak takut dah. Kalau rasa ragu-ragu tak salah, abaikan je lah. Dah abaikan pun. Tak adalah salah, tak adalah berdosa kita kan. Sebab dah dia punya isu sekarang ni orang banyak menggunakan benda-benda macam tu kan. Akhirnya kita pun jadi banyak muslihat kan. Banyak muslihat. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, Kak Salma Saad sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyi G tu jadi J Kak. Dia Jeep, dia bukan Jeep. G puncanya apa Kak? Tengah lidah tak angkat. Tu je. Kalau Kak angkat sikit dia akan jadi G. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Hal yanzuril insanu ma khuliqa. Ikhfa tu tak ada beza antara fal yanzuri dengan al-insan. Padahal sin dengan dha ni dia huruf yang kalau sin dia istifal, infitah, dha isti'la, itba'. Jadi ikhfa-nya kena tebal pada dha. Yang sin tu Kak buat betul dah sebab dia nipis. Jadi angkat pangkal dengan tengah lidah ketika ikhfa nun mati jumpa dha. Dia angkat pangkal dengan tengah dia akan bunyi macam tu. Kalau tak angkat dia bunyi nipis daripada luar dah tak nampak tapi sebab dia melibatkan pangkal dengan tengah lidah. Cuba Kak. Ya, tu tak angkat tu. Dia masih lagi dalam bentuk ke bawah. Dia kena angkat. Tu tak angkat. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa.
فلينظر Yang tadi tu okeylah walaupun tak apa nak tepat tapi dia beza dengan yang ikhfa kedua tu. Kak cuba bayangkan pangkal dengan tengah lidah kak tu menghampiri langit. Menyebabkan suara tu terkepung. Tadi lapang. Dia bunyi terkepung sebab pangkal dengan tengah tu diangkat. فلينظر الإنسان مما خلق Okey. خلق من ماء دافق Jaga huruf hamzah sebab dia kena jelas bunyi dia. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. خلق من ماء دافق Dafiq. Dia tidak dafiq. Kalau dafiq, apa kesalahannya? Lantunan berakhir dengan bunyi hamzah yang mati. Dia qalqalah ni tidak ada bunyi hamzah yang mati. Khuliqa. Dia hanya dipisahkan saja pangkal lidah daripada menyentuh langit lembut. Tapi kedudukan lidah tu tinggi lagi. Dia cuma terpisah sikit je. Khuliqa. Jadi yang bunyi hamzah tu sebab kak tutup peti suara dekat pangkal halqum ni. Khuliqa. Dia akan tutup tu bunyi qa tu. Kalau tak tutup khuliqa. Dia biar kosong. Jadi bunyi lantunan tu kosong. Dia tak ada terlangur dinding lah. خلق من ماء دافق Okey. يخرج Itu tak berada di anak tekak ujung halqum. Dia nak bermula ya tu dia bertengah. Ya kalau guna pangkal untuk huruf ya tu yang jadi tu. Dia kadang-kadang puncanya daripada huruf ya tadi tu. Pastikan huruf ya pun bermula daripada tengah lidah yang diangkat. Tengah lidah tu belakang tu naik lah. Jadi dia gitulah dia punya step dia tu. Kita cuba tak? يخرج من بين الصلب والترائب. Bunyi sod tu sama dengan bunyi sin. Apa punca dia? Kak tak angkat pangkal lidah dengan tengah lidah. Dia akan jadi huruf sin sebab sin dengan sod ni tempat keluar dia sama. Sifat dia pun sama. Cuma dia tak ada istiqlal dengan itibak saja. Kalau sifat sod tu ditukar kepada istifal dengan infitah, dia akan sama bunyi sin. Jadi pastikan pangkal dengan tengah tu angkat. Bainis sulbi. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Iklab kak dengung dia tidak di hidung, di bibir. Tu di bibir. Dia dengung mesti di hidung. Yakhruju min Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Okey, alhamdulillah. Barakallah, insya-Allah. Okey. Kak Lum sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ma tu pendek je.
mimma tu pendek je. Mimma khuliqa. bukan. Dia tak ada alif. فلينظر الإنسان مما خلق Okey. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Cuba Kak Long ulang balik ayat tu. يخرج من Yakh tu dia suara melantun. Okay. يخرج من بين sekali. يخرج من بين الصلب والترائب. Kak Long tambah huruf. Bayini. Kalau bayin tu maksudnya beza kan. Kalau baini antara. Dia berubah sebab ada penambahan huruf ya. Dia baini saja. Yakhruju min baini. Antara. يخرج من بين الصلب والترائب. Dia iklab ni Kak Long, dia macam perangkap. Bila Kak Long fokus pada bai ni tu, terlupa yang mi tu dengung, iklab. Mim. Okey. Okey, yang sekali. Yakhruju min baini bayini. Ada lagi bagi bawah tu. Dia mati terus. Bayini. Bayini. يخرج من بين الصلب والترائب. Iklab tu dia lari hilang balik dia punya dengung. Dia tak cukup. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. يخرج من بين الصلب والترائب. Aywa, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Rasanya terima kasih banyak-banyaklah Ustaz, banyak apa betul. Tak apa. Dia memang teguh. Tak apa, pelan-pelan dah banyak yang dia punya perubahan tu, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Okey, sama. Okey, Kak Limah, boleh Kak Limah? InsyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimah masa sebut shin mati dengan shin bahagian atas tu, bibir jangan berfungsi, biasa je. Minasyai. Tadi saya nampak kalimah duk gerak bibir tu, tu dia mengganggu sebutan shin tu. Sebab shin ni di huruf lidah, dia bukan huruf bibir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ma ni pendek ke? Mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ada dua Kak. Satu, bila dah yanzuril, tak ada dah bunyi i dah. Dia i tu satu je. Zurilin. Falyanzuril gitu je. Falyanzuril insan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cumanya ikhfa tu dia kena
dua-dua ikhfa tu, pertama falian, kedua in, dia kena dengung. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. فلينظر الإنسان مما خلق Ma pendek kat kalimah. Mimma khuliqa. فلينظر الإنسان مما Mas, tak suka nak panjang. Astagfirullahaladzim. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان Dengar kat situ, ikhfa tu. فلينظر Falyanzuri, yang tu dengung. Al-insanu, in tu dengung. Jadi bila sambung semua, falyanzuril insanu mimma khuliqa. فلينظر الإنسان مما خلق Sikit je Kak Rimah sambung terpanjang ma tu kan. Suka nak panjang. Allahu Akbar. فلينظر الإنسان مما خلق Panjang lagi. Panjang juga, panjang. Dia bila panjang tu apa dia punya jenis kesalahan? Menambah huruf. Apa huruf dia? Huruf mat. Astagfirullah. Dia tak panjang. Mimma khuliqa. Mimma khuliq. Mimma khuliqa. Khuliq. فلينظر الإنسان مما خلق Tu dia. Okey. Okey. خلق من Lam tu tak ada sabdu, dia khuliqa je. Dia tak khuliqa tak. Khuliqa. خلق من ماء دافق Okey. يخرج Tebalkan kha tu. Angkat lagi pangkal lidah. Yakhruju. يخرج من بين الصلب والترائب Lam pada sul tu bagi jelas, lepas tu ta pada wattara tu nipis. Yakhruju min baini sulbi wattaraib. يخرج من بين الصلب Sul. Lam tu bagi jelas. Bunyi lam mati tu. Baini sulbi. يخرج من بين الصلب والترائب. Suat tu dia ada sabdu, maknanya satu kena bunyi mati, satu lagi kena bunyi bagi depan. Yakhruju min baini sulbi. Baini sulbi. يخرج من يخرج من بين الصلب Baini sulbi. Baini sulbi. يخرج من بين الصلب والترائب. Tulang sulbi. Sulbi yang dok kata sulbi ni dia. Ni ayat ni. Macam mana asal kejadian manusia dia kan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. يخرج من بين الصلب
Taraib. Lepas ni Kak Limah kena ulang banyak kali sampai dia apa orang kata cair okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, alhamdulillah. Jangan serik Kak Limah. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Kalau saya tegur ni kali kan takut Kak Limah serik lah. Sudah. Dia kena sabar. Pahala banyak Kak Limah. Pahala banyak. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Kak Yu sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam teragak-agak nak sebut apa nak bunyi ya tu kan. Nak angkat tengah lidah tu macam tak apa nak kena. Syai. 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 Bila sambung syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau suara sedap pun kat Yus kat situ dia tak buat tak angkat tengah lidah tu kan. Contoh kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia jadi lari bunyi dah. Tapi bila angkat tengah lidah tu dia akan jadi i hujung syai. Nak bunyi i tu dia tak ada pilihan. Memang kena angkat tengah lidah. Syai. Kalau rata syai. Maknanya suara tu tak naik sebab rata tengah lidah tu. Dia kalau angkat suara tu dia naik ikut ketinggian tengah lidah tu. Cuba lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Sampai suara tu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Okey. Dia macam ni. Dia khuliqa tu jangan sengaja kita buat khuliqa. Dia kena tahan sikit. Liqa. Khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Dia kena tahan juga sebelum bunyi qa tu. Mimma khuliqa. Gitu. Tu ya. Nak ulang ke Ustaz tak payah? Ikut kalau Kak nak ulang, tak nak tak apa. Nak ulang lah. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Tanwin jubal dal. Dia punya bunyi yang disembunyikan tu banyak. Hampir-hampir nak hilang. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Ma'in dafiq. dafiq. Khuliqa min ma'in ikhfa tu betul lah. Betul lah ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Okey. Betul Ustaz? Betul? Betul ya? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Aywa, masya-Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah permudahkan lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Kalau dapat tiap-tiap hari Ustaz. Allahu Akbar. Saya memang cari kalau ada dapat siapa yang Ustaz kenal lah yang boleh ajar setiap hari. Kalau ada lah kawan-kawan ke kan. Tapi biasanya yang kawan-kawan yang buat macam saya ni dia pun macam saya jugalah. Padat. Contohnya macam Ustaz Rodi Kamarul Hailan, memang dia lagi sibuk. Dia jadi duta sana, dia duta sini kan.
Kak Is adalah dapat tapi dia ajar tu tak sama macam ustaz ajar. Tapi Sebab cuma dia keliru. dia selalu ginilah sebab kita ni cikgu. Dia cikgu ni macam mana pun cara ngajar tu macam cikgu juga. Oh. Kan betul tanyalah. Macam kat kami yang belajar ni pun rasa puas hati kalau macam ustaz ajar tu kan. Kalau bukan cikgu dia pun mana ada belajar pedagogi, psikologi, dia kira tak dapat sudahlah itu dia gitu je. Kan. Style dia kan. Melainkan dia memang ada orang kata Allah Taala memang beri dia bakat mengajar. Tak apa, memang ada. Walaupun dia tak belajar pedagogi tapi benda tu dia terilham daripada Allah Taala. Ustaz ni kira macam susah nak cari lawan ni 6 million. Jangan juga itu takut lah ya. Betul Ustaz. Tak lupa Kak Is tengah mencari juga ni. Kalau lah ada Ustaz dengar bagi tahu Kak Is lah. Itulah yang ada itulah hak yang meninggal tu. Ustaz Wan Ustaz Nanuddin. Wan. Tu lagi detail tu. Ya bagus. Tu lagi detail. Tapi lah orang kata umur tak panjang pula kan. Dan dia pun tak buat secara macam inilah dia satu hala je. Jadi dia pun kita baca dia tak dengar lah. Sebab itulah bayangkanlah kita tak sampai pun dalam hari ni ada dalam 10 orang. Dah sejam setengah. Jadi memang dia akan sebab tu saya tak akan ambil sampai 20 orang. Kalau saya ambil 20 orang silap-silap dia boleh sampai 3 jam. Kesianlah macam Cik Akmal tak baca lagi. Betul. Jenuh Cikgu Zainah pun tak baca lagi. Okey Cikgu Zainah sila. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Okey, Cikgu Zainah fokus sangat pada ikhfa, terlupa huruf ya tu. Dia tak jelas. Dia kena falya. Huruf ya tu kekal dengan bunyi dia, tapi bila masuk ke nun tu baru yang tu yang diikhfakan. Falyau. Kalau kita baca falyau, hilang. Dia tak dengan ya tu jadi ikhfa pula. Ya tu kena jelas. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Okey. Khuliqa min ma'in dafiq. Aywa. Yakhruju min tak muncul mulut, dia akan bunyi yakhruju. Dia kena muncul. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dia sebenarnya baris depan ni, kalau Cikgu Zarina dah mahir besok, kadang-kadang tak berapa nak muncul pun dia jadi bunyi betul. Tapi untuk asas dia, untuk kita nak mahir tu memang kena muncul. Sebab ada juga yang tanya saya, Ustaz, saya tengok orang Arab baca taklah muncul sangat. Memang. Sebab mereka dah otai. Yalah. Dan dia orang Arab, dia tahu nak main kat dalam tu. Macam kita ni memang luar dalam kena pedor betul-betul. Baru dapat bunyi tu. Tapi setakat ni ada perubahan ke Ustaz? Alhamdulillah. Yang penting jangan terhenti sekat jalan. InsyaAllah. Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, juga Kemal jenuh nunggu dah pukul 12 baca ke. Time orang makan nasi. Okey, sila. Ustaz Taqi Ustaz. Okey, Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara Cikgu Akmal ni okey lah, tapi dia banyak berkisar penggunaan mulut. Dia tak seimbang. Dia kena baris yang jadi bunyi baris tu kan. A'udzu, dia kena ada seimbang antara suara dekat kerongkong dengan suara kat mulut. Sebab tu kalau dibunyikan baris saja, dia suara macam tu. Jadi bila kita baca a'udzu, try.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya tu kalau angkat sikit lagi tengah lidah tu dia akan bunyi syai. Kalau tak Syai. cukup syai, dia macam terawang-awang kan. Tak sampai Ustaz ya? Sampai bunyi tu. Sekali Ustaz ya. Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyi to tu. Tebal lah. Tapi dia banyak di mulut. Syaitan. Cuba. Syaitan. Dia ada daripada kerongkong daripada mulut. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dia tak ada lain. Dia masalah bunyi baris. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cumanya terlajak sikit bunyi mat dua harakat tu kan. Bunyi tu okey dah. Cantik bunyi tu. Dia al-jawf. Yang mana cikgu Ustaz? Sa tu tadi lebih daripada dua. Tak panjang ya? Terlebih daripada dua ni. Dia dua je. Ustaz. Okey. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Sayang suara tu tak betul corong dia kan. Khuliqa min ma'i. Yang cikgu aku buat tadi suara tu dia tak betul-betul. Jelau kat Ustaz. Okey. Khuliqa min ma. Buka. Dalam buka. Khuliqa min ma. Dia hak yang daripada hujung halkum sampai pangkai tu dia macam tak diguna. Tak buka. Tak buka ataupun tak di gelombang suara tu dia kena seimbang antara yang keluar situ dengan khuliqa min ma. Beza kan? Kalau di mulut saja kalau saya yang dua harakat kedua tu memang al-jawf. Batuk tak al-jawf tak bunyi. Okey. Khuliqa min ma'in dafiq. Tukar. Buka. Al-jawf Ustaz. Al-jawf. Tu ya. Lain okey. Suara tu. Khuliqa min ma'in dafiq. Bila tak buka, suara tu dia pergi ke hidung lah. Khuliqa min ma'in dafiq. Okey. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kira Cikgu Akmal tak guna model yang sedia ada. Rugi Cikgu Akmal. Cikgu Akmal punya model tu banyak. Kalau saya cakap kan jadi lain macam ni. Suara Ustaz beritahu saya tak boleh dapat. Suara Cikgu Akmal ni kalau betul-betul digunakan ikut al-jawf tu, saya boleh kata ada akan bunyi suara Hajah Rogayah Sulung. Hebat tu. Akbar. Suara. Tapi
Sebab suara Al-Jawf tu tak ada. Tak ada. Tak ada lah benda tu. Jadi senang cerita, buka Google Hajjah Rogaya Sulung surah Yasin. Dia banyak surah tapi surah Yasin. Tengok macam mana dia keluarkan suara tu. Setakat ni Ustaz, kalau dia kena suara saya macam kuat ke Ustaz, tapi tak ada jauh tu tak ada. tak ada. Jadi sayang benda tu ada tapi tak diguna. Okey, kalau guna betul-betul yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang cikgu aku mabat tadi, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Nampak lemah kan? Mungkin apa? Suara yang ada satu lagi tu tak buat keluar. Tak apa. Try tu cari suara tu. Maknanya untuk cikgu Akmal ni problemnya banyak pada bunyi baris. Yang perlukan penggunaan yang betul, makhraj al-jawf yang baris depan atas. Jadi latihan dia untuk baris atas. Kalau bunyi tu tak masuk. Okay, ambil daripada bunyi depan, bunyi baris depan. Ambil ini pih dulu. Kalau mulut di depan je kan bunyi dia kan. Kalau buat suara mulut dia suara tu jadi macam tak habis lah. Kalau suara tebal dia tekuk sebab dia tebal kan. Maknanya duduk dekat pangkal lidah kalau untuk baris tebal limpih ni. Dia sama je. Okey, alhamdulillah. Sejam lebih kot lah. Alhamdulillah. Terima kasih Saya tak agak nak berapa ayat baca hari ni kan. Kalau saya habiskan sampai ayat 10 tadi tak habis lagi 3 ayat pagi ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.